Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar dalam juzuk yang ke-30 lagi, muka surat 587. 587, nombor surah yang ke-82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia di atas agamanya, yang mengajak kepada sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Surah yang kita baca nama dia surah Al-Infitar. Infitar ni maksudnya terbelah. Diambil daripada ayat pertama, idzas samaa'u fatarat. Dan surah ni salah satu daripada surah yang menggambarkan cerita hari kiamat seolah-olah dapat dilihat dengan pandangan mata. Berdasarkan hadis yang kita pernah baca dalam surah At-Takwir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang nak tengok kiamat seperti pandangan mata dia sendiri, maka bacalah surah At-Takwir, idzas syamsu kuwirat, dan bacalah surah idzas samaa'u fatarat, dan bacalah surah idzas samaa'u syaqqat. Jadi surah Al-Infitar salah satu daripada surah yang menggambarkan cerita kiamat juga. Dan surah Al-Infitar juga antara surah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cadangan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk jadi bacaan dalam salat Isya'. Di mana satu hadis dari Al-Imam An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, satu hari Mu'adz ni dia jadi imam salat Isya'. Bila dia jadi imam salat Isya', dia baca panjang. Panjang tu saya pun lupa banyak mana, tapi panjanglah sehingga menyebabkan ada hampir-hampir orang nak berhenti salat. Panjangnya salat dia. Lalu sampailah perkara tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu nak menjadi orang yang mendatangkan fitnah, wahai Mu'adz?" Fitnah tu maksud apa? Dengan sebab dia baca panjang, takut orang tak nak datang mari sembahyang. Aina kunta an sabbihisma rabbikal a'la?
Nabi kata, mana kamu dari surah Sabbihisma rabbikal a'la wadduha dan juga idzas samaa'un fatarat. Jadi Nabi kata baca isyak tu baca qadar bacaan lagu tu lah. Sabbihisma rabbikal a'la, lebih kurang satu muka surat lah bahasa kita, ataupun setengah muka surat tu okey. Baik. Tapi ada juga riwayat yang menyebut Nabi solat maghrib pun baca surah At-Tur. At-Tur ni 2 muka. Mana qadar tidak menimbulkan fitnah tu okeylah. Orang kita ni kalau baca semuka pun dia kata panjang. Fitnah betul lah situ baca panjang. Pasal apa? Ada kota imam dia baca satu muka. Kita jadi baca satu muka tu dah rasa panjang. Sujud lama sikit pun rasa panjang dah. Pasal apa tu? Bukan sebab qadar bacaan yang tidak tidak yang diajar oleh Nabi, tak. Sebab kita yang terlalu biasa sembahyang cepat, jadi orang baca panjang sikit rasa lama. Kalau boleh janganlah terlalu baca pendek sangat pun tak boleh juga. Hilang rasa nikmat sembahyang tu. Apa hak qadar bentuk bacaan Nabi tu, baca qadar tu lah lebih kurang. Baik. Adapun makna dia, idzas samaa'u fatarat, apabila langit tu terbelah. Langit terbelah. Macam-macam kalau kita baca dalam Quran ni ada idzas samaa'u fatarat, idzas samaa'u syaqqat, yauma natwi as-samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub. Di langit tu ada yang Allah Taala sebut terbelah, ada yang Allah Taala sebut pecah, ada yang Allah Taala sebut digulung, ada yang Allah Taala sebut apa tu? Allahu akbar. Selain daripada yauma natwi as-samaa'a ka tayyi sijilli lil kutub, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, dan ada yang Allah Taala sebut langit-langit dibuka sehingga terdapat padanya pintu-pintu langit. Jadi macam-macam yang Allah Taala sebut di langit yang akan berlaku pada kiamat. Ada yang dengan lafaz pecah, ada lafaz terbelah, ada lafaz digulung, dan ada lafaz dibukakan pintu langit. So macam mana yang nak berlaku tu? Wallahu ta'ala alam. Semua tu lafaz-lafaz yang menunjukkan kejadian benar akan berlaku. Kita cerita kiamat ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan ramalan. Kalau ramalan ni boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Tu nama dia ramalan. Hak Allah Ta'ala kata dalam Quran ni bukan ramalan. Dia ni khabar masa depan yang pasti akan berlaku. Berapa persentage dia? Kalau ramalan boleh jadi ya, boleh jadi tidak. 50-50. Tapi kalau wahyu ni dia tak ada istilah berapa persen. Dia 100% pasti akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala kata pecah, akan ada pecah. Kalau Allah Ta'ala kata terbelah, akan ada terbelah. Kalau Allah Ta'ala kata gulung, memang Allah gulung. Dan kalau Allah Ta'ala kata dibukakan pintu langit, memang akan ada langit-langit yang terbuka, yang buka pintu-pintu langit pada masa itu. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan kepelbagaian lafaz ni bukan makna tak betul. Tak, kepelbagaian ni nak menunjukkan lebih, makin pelbagai lafaz tu makin detail kejadian tu. Kita boleh kata, oh iya, sekejap kata terbelah, pas sekejap kata pecah, pas sekejap kata gulung, pas sekejap kata buka. Hak kata tu Allah belaka. Bila Allah Ta'ala kata belaka, makna betul belaka. Dan bila betul belaka, bertambahlah kejadiannya jelas kepada kita. Okey? Idzas samaa'u fatarat, apabila langit itu terbelah.
Wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berselerakan. Kalau sebelum ni kita baca wa idzan nujumun kadarat, wa idzan nujumun kadarat, apabila bintang itu juga berjatuhan. Hak ni kata berjatuhan, yang ni kata berguguran. Intatharat, insibab, berjatuhan atau berguguran. Ali bintang-bintang hak kita tengok di langit akan jatuh berguguran. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu meluap-luap. Lautan itu meluap-luap. Ay fajjarallahu ba'daha fi ba'd fadhahaba ma'uha. Meruap-ruap ni maknanya apa? Allah meletuskan sebahagiannya dari sebahagian yang lain, kata Al-Hasanul Basri, sehingga habis airnya. Air kalau kita meruap-ruap ni, fujirat ni air. Kalau dalam apa, kendi tu kita nampaklah air tu mendidih, menggelegak tu tak. Tapi kalau dalam skala yang besar, air tu meluap-luap, kita panggil membuak-buak. Fajjarallahu ba'daha fi ba'd, kata Al-Hasan Al-Basri, dia meletus atau meletup sebahagian dalam sebahagian yang lain. Maknanya kalau kita kata air laut tu bergelora dengan gelombang-gelombang laut yang sangat besar. Jadi meruak, bom keluar api. Hak sebelum ni kita sebut sujirat kan. Bersamanya juga dinyalakan lautan-lautan. Tak boleh nak imagine tuan-tuan. Bolehlah orang gambarkan sikit, tapi the real peristiwa tu nak berlaku tak terjangkau di akal kita. Ada orang putih buat cerita, orang putih kadang-kadang dia baca kitab dia buatlah cerita bila nak berlaku kiamat kan, air laut pun naik, siapa menenggelamkan semua. Lepas tu ada naik bintang gugur, belumbang-belumbang, buloh tebuk. Ada apa tu, masa tahun 2012 tu kan, dia kata 2012 nak berlaku kiamat. Siap buat filem lagi. Ada filem 2012, End of the World. Penamat dunia. Masa tu isteri saya mengajar di Jinjang Utara, Kepong, sekolah Cina, sekolah kebangsaan, tapi ramainya orang Cina. Punyalah terpengaruh dengan dakwah tu. Siapa budak tu tak semangat nak ngaji. Cikgu tanya, apa awak ni tak semangat nak ngaji? Dia kata, cikgu nak ngaji pun kita tahun lepas 2012 ni tak ada dah cikgu. Hak Cina jawab lagu tu lah. Dia percaya filem tu. Dan dia percaya 2012 ni akhir kehidupan dunia. Tengok-tengok 2013 ada lagi. Lah ni 2022. Jadi bila nak berlaku kiamat ni tak tahu, tapi pasti akan berlaku. Kita baca dah dalam surah An-Naba, inna yawmal fasli kana miqata. Hari keputusan itu, hari keputusan tu dah pun ditetapkan. Allah dah letak dah masa dia, cuma tak ada orang tahu je bila. Pasti akan berlaku. Wa idzal qubur bu'sirat, dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Kubur dibongkarkan. Kita baca dalam surah Abasa baru ni, Allah tunjuk kepada kita bukti kekuasaan dia menciptakan dan menjadikan hari kiamat dengan Allah Ta'ala suruh kita tengok apa yang kita makan. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan hujan, thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi itu.
Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan daripada biji-biji itu tunas dia yang mengeluarkan biji ring. Jadi maknanya benih kena air, tumbuh, terbelah air, keluar. Dalam banyak dalil Quran, bila Allah Ta'ala sebut tentang hidupnya manusia semula, Allah bagi gambaran seperti mana bumi yang tandus, turun hujan, tumbuh balik, kemudian muncul di tanah. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat 'alaiha al-ma' ahtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Mu tengok bumi itu gersang, tandus. Tiba-tiba kami turunkan hujan, kemudian ihtazzat, bergegar. Maknanya ada berlaku pergerakan dalam tanah tu. Warabat, kemudian dia pun tumbuh. Wa ambatat, dia pun naik min kulli zawjin bahij. Jadi Allah Ta'ala gambarkan gitu cara manusia akan berlaku kiamat. Sebab tu kalau kita baca dalam cerita kiamat, tuan-tuan, dulu kita baca dekat Masjid Mustaqim, Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi, kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah lil Imam Al-Qurtubi, cerita macam mana kejadian hari kiamat lebih detail lagi lah, dengan hadis-hadisnya, dengan Qurannya. Bila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala 2 kali kan, ada pandangan kata 3 kali, tapi yang ketiga pun tak jauh beza lah. Maknanya lebih kurang pertama akan mematikan dan yang kedua akan menghidupkan. Kalau hak kata 3 tu, pertama menggemparkan, kedua mematikan dan yang ketiga menghidupkan. Jadi ada yang kata sebenarnya menggemparkan dan mematikan tu sebenarnya satu je. Ala kullin, bila dah mati semua ni, makhluk-makhluk mati belaka. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semua di atas muka bumi ni mati belaka. Bintang dah gugur habis semua sekali. Atas muka bumi ni manusia mati, jin mati, binatang mati, semua makhluk ni mati. Malaikat pun mati bila berlakunya tiupan sangkakala. Habis semua sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang sebut, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Hanya tinggal Allah Azza wa Jalla yang maha mulia lagi maha tinggi. Allah Taala saja yang tinggal. Lalu Allah Taala pun berkehendak menghidupkan sekalian makhluk balik. Ditiuplah sangkakala buat kali kedua, maka malaikat pun hidup balik. Bila Allah Ta'ala nak tumbuhkan manusia di permukaan bumi, di bumi ini, maka Allah datangkan, turunkan hujan. Hujan tu turun, air hujan tu sepertinya air mani yang memiliki zat-zat yang menumbuhkan daging-daging manusia. Jadi bila dia tipu atas bumi ini, masuk dalam perut bumi, terkenalah benih-benih tulang belulang manusia yang disebut sebagai ajbuz zanab. Hujung tulang manusia ni, hak duk hujung sulbi kita ni, serupa manusia yang hancur tubuh dia, tinggal satu je, ajbuz zanab dia panggil, hujung tulang sulbi tu. Bila kena tu, maka tumbuh balik, tumbuh. Sebab tu kita ni akan keluar ke bumi ni, ke dunia ni, tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kali pertama kita mari dari perut, daripada di bumi ni, kali pertama lah ni kita datang ke bumi melalui perut ibu. Perut ibu. Kalau tanya demo lain, demo lagu mana demo mari ke dunia? Tak ada manusia jatuh langit, tak ada. Seorang je manusia turun daripada langit, hidup di bumi. Siapa dia? Nabi Adam AS daripada syurga turun ke dunia. Lepas daripada seorang dan dua lah, Adam dan Hawa. Lepas daripada tu, semua manusia mari ke bumi ni melalui perut ibu.
lahir. Tak ada lagi orang tahu aku jadi tiba-tiba dalam makmal. Makmal sekalipun dia buat pembenihan tu, dia kena letak dalam perut ibu juga baru dia jadi. Nah, tapi kali kedua manusia akan kembali ke bumi ni, dia akan kembali lahir dia daripada perut bumi. Dan waktu dia lahir daripada perut bumi tu, lahir dia tu sudah usia dewasa. Kalau lahir kecil dulu baby dia, lahir kali kedua tu tengok-tengok dewasa. Cukup sifat. Dalam keadaan tidak berkhitan. Kulit kemaluan dia tu masih ada. Seperti mana dia dilahirkan oleh ibu dia, begitulah dia akan ada sifat dia waktu dia lahir balik ke dunia buat kali kedua. Cuma kali pertama daripada perut ibu, kali kedua daripada perut bumi. Waktu perut ibu keluar kecil dia, 1,5 kilo yang lebih kurang. Tapi waktu keluar daripada perut bumi, dia keluar sepertinya orang yang sudah dewasa. Jadi bila Allah Ta'ala sebut bagaimana dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu adalah analogi yang sangat-sangat tepat. Allah nak suruh kita tahu dan kita faham bagaimana kejadian wa idzal quburu bu'thirat. Apabila bumi ini dibongkarkan, kubur-kubur dibongkarkan. Mana manusia tu, bumi itu akan memuntahkan tubuh tu, keluar dia, keluar daripada itu, tiba-tiba dia pun naik, keluar. Terbelahlah kubur-kubur dia dan naiklah dia di permukaan bumi. Allahul Akbar. Kita pun tak boleh nak kata macam mana. Itulah kejadian hari kiamat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dan apabila ataupun setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dilakukan dan dilalaikan. Akharat tu diakhirkan. Apa yang dia buat dulu dan apa yang dia buat kemudian, semuanya akan diketahui oleh manusia pada hari tersebut. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat derhaka terhadap Tuhanmu yang mulia? Apakah yang menyebabkan kamu derhaka kepada Tuhan? Atau sekurang-kurangnya kita kata, apa yang menipu kamu sehingga kamu tak ingat kepada Tuhan? Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sedangkan dialah Allah yang menciptakan kamu dan menyempurnakan kamu dan menjadikan susunan tubuh kamu seimbang. Sebab itu dalam tafsir disebut ma la yanbaghi lil insani an yansallah. Tak patut bagi seorang manusia ni dia lupa kepada Tuhan dia, tak patut. Sebab Allah yang cipta dia, Allah yang sempurnakan kejadian dia, dan Allah seimbangkan susunan tubuh dia. Balancing tu dia kena. Jalan tidak saya ingat, balancing tu kena. Boleh berlari, boleh berjalan, boleh melompat. Kalau balancing tak kena, tak boleh. Orang putih nak buat robot hak boleh berjalan, lama mana dia duduk kaji, jalan-jalan gelegak sangat jatuh. Pasal apa? Tak seimbang. Tubuh manusia ni cukup seimbang, atas, bawah, kiri, kanan. Dia punya seimbang tu Allah yang ciptakan semua. Kanannya kiri serupa. Tangan kanan macam ni, tangan kiri macam ni. Tangan kiri, kaki kanan. Ada pasang-pasangan pula. Serupa. Jadi Allah Ta'ala kata, ma gharraka bi rabbikal karim
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dan yang membentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun kejadianmu. Dalam satu hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, ya ibna adam ma gharraka bi, ya ibna adam madza ajabtumul mursalin. Ni Allah Ta'ala kata pada hamba-Nya pada hari kiamat, wahai anak Adam, kenapa dulu kamu lupa kat aku? Wahai anak Adam, apa yang kamu jawab bila utusan aku sampai kepadamu? Allah Ta'ala tanya manusia. Ni pun tanya soalan ni. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu lupa kepada Tuhan? Cuba hati kita ni, kadang-kadang banyak kita lupa kepada Allah. Apa benda yang melupakan kita daripada Allah? Kadang-kadang tuan-tuan, benda sangat-sangat remeh yang menyebabkan manusia lupa kepada Allah ni, benda remeh. Kalau orang tanya, apa dia tak mari semayang berjamaah di masjid? Sedang Abdullah ibnu Ummi Maktum hak buta pun Nabi suruh datang ke masjid. Kalau hak beriman dah lah, orang kafir tu memang tak kenal Tuhan terus lah. Kalau orang beriman dah, apa ada waktu-waktu dia lupa kepada Tuhan dia. Tahu masa azan tu dia tengah galik ke apa? Ada setengah duk galik tengok drama, ada setengah duk galik tengok TV, ada setengah duk galik tengok telefon. Ada setengah tak mari semayang sebab duk niaga di kedai, ada setengah tak mari semayang sebab nak siapkan kerja. Benda-benda tu Allah Ta'ala akan tanya balik, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa mu tak ingat kat aku masa tu? Apa benda yang menyebabkan kamu lupa kepada aku? Kalau orang kafir pula, Allah Ta'ala tanyalah, kenapa dia tak kenal Tuhan? Kenapa dia tak ingat ke Tuhan? Bukan Tuhan yang menciptakan dia. Tapi mereka tu tidak akan, sebenarnya orang-orang kafir paling sengsara. Allah Ta'ala sebut, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim. Allah Ta'ala tak cakap dengan mereka, Allah Ta'ala tak pandang mereka, Allah Ta'ala tak sucikan mereka, dan Allah Ta'ala masukkan mereka dalam api neraka, azab yang pedih. Sebab tu orang paling sengsara sekali, ayat Quran yang paling sengsara, nasullaha fanasiyahum. 3 patah ya ayat Quran. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupa kepada mereka. Orang yang paling kita harapkan kalau di dunia ni untuk kita minta tolong, tiba-tiba dia lupa kat kita. Bila tu seorang ayah jaga anak dia, siapa anak dia besar, anak dia lupa kepada ayah dia. Apa perasaan ayah dia? Orang kawan kita baik ni, itu baik dengan kita, sampai tengok lupa. Aku tak ingat. Dia kata sedih aku. Macam mana dia tak ingat aku dulu? Aku hak tolong. Kalau dia baik pula ni, banyak-banyak cerita. Aku tiba-tiba hari akhirat hak lupa kepada dia Allah. Bila Allah lupa ni, bukan penyakit Allah Ta'ala lupa. Maknanya Allah Ta'ala sebut lupa ni bukan kerana Allah tu bersifat dengan lupa, tak. Tapi kerana Allah Ta'ala tak akan cakap dengan mereka, tak akan pandang pun mereka, tak akan sucikan mereka. Lalu Allah guna istilah, sekerana mereka lupa kepada Allah di dunia, maka di akhirat nanti Allah lupa kepada mereka. Dan itulah penyesalan dan kesengsaraan paling berat sekali bila sampai hari akhirat Tuhan yang maha berkuasa
tak ingat ke dia, tak kenal dia, tak cakap dengan dia. Tak layan pun dia. Kita pergi rumah, kalau pergi rumah orang buat tak kenal pun susah kita. Pergi rumah orang, siapa pun. Dia tak kenal. Nak duduk, nak sila duduk pun tak, nak akak air pun tak, kau tak kenal. Itu baru manusia. Kalau Allah lupa, kalau Allah lupa, sampai hari akhirat tak pandang. Kita baca dalam bab hari kiamat ke, tak timbang pun tuan-tuan, tak timbang. Orang kafir ni tidak akan ditimbang pada hari kiamat. Pasal apa? Value tak ada value di sisi Allah. Betul Allah Ta'ala kata kepada kita, jangan lupa kepada Allah. Atas dunia ni jangan lupa kepada Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan sekali-kali begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita jangan lupa kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang kafir yang Allah Ta'ala akan lupa kepada dia, mereka ini adalah orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Dia tak fikir pada hari kiamat. Lalu bila sampai hari kiamat, Allah Ta'ala pun tak fikir ke dia. Baik muslimin dan muslimat, kita sambung minggu depan lah ayat ni. Ni tentang malaikat penjaga kita yang menulis, mencatat setiap perkara dalam hidup kita. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita berhenti hari ni, hari Khamis, bersamaan dengan 6 Muharram. 6 hari ni, 6 hari bulan Muharram kan? Betul? Jadi kita jumpa hari Isnin. Hari Isnin ni 10 hari Muharram. Jangan lupa kita pesan, hari Ahad ni puasa 9 Muharram. Hari Isnin pun puasa 10 Muharram. Pasal apa? Fadilat puasa hari Ashura. Kempen ni kempen sungguh. Pesan kepada anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, kalau mampu puasa. Kerana fadilatnya sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.